pukul 7.30 pagi. Kerana kita perlu menang bersama. My COVID Journey hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, seperti yang kita janjikan, kita bawakan program My COVID Journey pada waktu ini. Berkongsi bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita yang merupakan bekas pesakit COVID-19 yang mengalami pelbagai pengalaman yang berbeza dari segi jangkitan, fasa jangkitan dan juga proses kuarantin mereka. Dan untuk hari ini sangat menarik, kita akan bawakan seorang tetamu kita yang merupakan bekas pesakit COVID-19 dan beliau juga merupakan pesakit pneumonia. Jadi di talian Zoom pada waktu ini kita terus sahaja bersama-sama dengan Encik Syawal Abdullah yang merupakan bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum Encik Syawal. Baik, Assalamualaikum Encik Syawal. Dapat dengarkan kami? Cik Syawal? Ya, saya. Okey, baik. Dapat dengarkan kami dengan jelas? Jelas, Alhamdulillah jelas. Okey. Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam program My COVID Journey pada waktu ini. Dan bila bercerita tentang COVID-19, pertama sekali ramai yang ingin tahu bagaimana mula dijangkiti jangkitan COVID-19 ni, Cik Syawal. Okey, sebenarnya saya sendiri pun tak tahu bila dia dijangkiti. Dia pada mulanya saya macam ingatkan benda tu hanya cirit-birit biasa sahaja pada 2 bulan 7. Jadi macam itulah keadaannya. Maksudnya ada simptom cirit-birit bermula dengan tanda-tanda itu. Dia tanda-tanda dia macam seperti macam kita ingat macam benda tu macam like normal disease tau. Dia macam cirit-birit, dia macam kita demam-demam biasa. So, macam kita yang tak ada knowledge pasal COVID ni kena ambil tahulah sebenarnya. Ya, sebenarnya itu adalah salah satu daripada simptom jangkitan COVID-19. Dan turut dikongsikan oleh Encik Syawal juga, ketika dijangkiti COVID-19, Encik Syawal juga telah pun mengambil suntikan vaksin pada waktu itu. Betul ke? Betul, ya saya. Saya ada ambil vaksin pada 6 hari bulan 7 dan pada masa tu saya isi consent form tu kan ditanya pada kita syarat-syarat ataupun kondisi keadaan kesihatan kita. Dan pada masa tu saya pun isilah yang untuk yang bahagian demam, saya kata tak demam, bahagian ada simptom-simptom lain. Memang tak ada bagi saya, benda tu tak ada. So saya isilah dan saya ambil lah first dose vaksin pada 6 hari bulan 7 pada hari Selasa pada pukul 3 petang. Baik, dan masa tu first dose ke second dose? First dose. Berapa lama jarak setelah ambil vaksin COVID-19 lepas tu dijangkiti pula dengan virus COVID-19 ni? Lebih kurang dalam pada 2 bulan 7 sehingga 6 lebih kurang dalam 5 hari macam tu lah. Okey. Baik, dan semuanya bermula cerita Encik Syawal ni dia jadi viral kan dekat aplikasi TikTok sebenarnya apabila Encik Syawal berkongsi daripada mula beliau dijangkiti dan sampailah beliau berada di hospital. Dan saya sendiri menyaksikan video-video yang dikongsikan di aplikasi TikTok itu di mana sedikit sebanyak sebenarnya memberi informasi kepada kita yang mungkin belum dijangkiti lagi, tidak dijangkiti kan, tetapi itu sangat penting untuk kita yang melihat mereka yang telah pun menjadi pesakit COVID-19 ini berkongsi informasi. Dan dilaporkan juga Encik Syawal dimasukkan ke hospital kerana bacaan oksigen semakin rendah. Boleh kongsikan tak situasi ketika itu? Okey, pada waktu tu saya ada ambil lah, saya memang dah beli pulse oximeter. Dalam pulse oximeter tu masa hari Ahad pada malam tu saya punya SPO tu drop kali kedua, jatuh pada 80, masa tu 80 tak silap saya 89. And then saya cuba buat prone position iaitu meniarap lah seperti biasa. Buat sendiri? And then dia kembali balik. Masa tu prone buat position sendiri? tu dalam keadaan meniarap. Maksudnya masa tu dah di hospital ke ataupun sendiri buat dekat rumah ke macam mana? Saya masih di rumah. Masa tu hari Ahad malam tu selepas saya dapat result PCR, saya di rumah lah. Saya prone position sendiri.
And then saya punya SpO2 naik balik 96. Pada hari Isnin pagi, saya punya SpO2 drop paling rendah yang saya pernah tengok sekali, iaitu 79. Baik, mendadak Mendadak 79 tu kalau masa tu saya tak berapa tahu pasal knowledge, tak ramai yang tahu pasal SpO2 ni pun. Dan pada masa tu saya pun tanya pada my boss, dia merupakan seorang doktor. Dia kata, Syawal, you need to go to hospital right now. Okey. Baik, jadi itulah permulaan Encik Syawal mula pergi ke hospital. Dan pergi hospital macam mana? Pergi sendiri ke? Ambulans datang ambil ke? Macam mana Encik Syawal? Mula-mula call banyak sangat kot kes kat Shah Alam tu. Ya. So jadi saya pun minta lah housemate hantar dengan kereta. Masa tu dah tercungap-cungap, dah start sweating, dah berpeluh teruk sangat. Saya jalan pun sangat slow dan menggigil kaki dan tangan sebab tak cukup oksigen kan. Dia macam saya duduk kat belakang pun, kat belakang kereta tu, tempat duduk belakang tu pun macam masih tercungap, macam tak cukup oksigen. Dia macam so dia bila tercungap macam tu, so bila sampai kat emergency department tu, sampai kat emergency hospital Shah Alam, saya pada masa tu diberi nasihat jangan turun, tapi kena panggil MA ataupun nurse ataupun siapa-siapa pegawai yang berdekatan untuk datang ke kereta. Okey. Baik. Saya pula yang berdebar kan bila mendengar kan situasi itu. Situasi bila nak dapatkan oksigen sebelum dapat oksigen tu. Waktu itu Cik Syawal, bagaimana keadaannya dengan kurang oksigen, suspend dia tu bagaimana? Cemas ataupun bagaimana perasaan Cik Syawal? Dia pada masa tu saya agak cemas bila my boss cakap macam ni tau. Dia kata, Syawal, you need to go to hospital. So macam pada masa tu kan, saya ada satu dilema tau, ataupun trauma, iaitu berkaitan yang sedang bermain dalam fikiran waktu tu. Kalau saya panggil ambulans, nanti seluruh penduduk dekat apartmen ni, dia akan fikir negatif. Rumah ni ada positif COVID. Itu adalah mentaliti rakyat kita ni. Kalau COVID-19 sama ada pesakit ataupun tidak, dikira macam jenayah tau. Pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Jadi sebab ada pernah jadi satu kisah di mana jiran sebelah dia pilih positif, semua penduduk itu semua menjauhi. Bagi saya benda tu tak boleh lah buat macam tu. Bila buat macam tu saya pun jadi trauma. Nak panggil ambulans ke tak? Betul. Dia jadi satu perasaan yang berbelah bagi pula untuk pesakit COVID-19 ni kan. Nanti pula tiba-tiba pula umpamanya macam dipulaukan pula oleh kejiranan. Okey. Dan kita nak dengarkan juga daripada Encik Syawal pengalaman ketika berada di hospital. Ya, ada juga dikongsikan oleh Encik Syawal di TikTok juga situasi di hospital. Ya, memang dapat dilihatlah keadaan yang begitu serius, ya, kekurangan oksigen yang dialami. Jadi bagaimana Encik Syawal ketika itu, saya tengok waktu masa sampai tu dalam video tu Encik Syawal tak dapat katil lagi. Belum. Saya lebih kurang dekat bahagian emergency tu, red zone. Resas, dan pada waktu tu saya masuk pun dah ada mayat kat depan saya. Ada mayat kat depan saya tu, belum diuruskan lagi, baru saja meninggal. Jadi waktu tu saya 3 hari dekat bahagian emergency department. Sehingga pada malam tu dia ikut giliran. And then pada malam tu alhamdulillah saya dapat dipanggil nama Syawal. Sila datang, prepare barang, buku bungkus barang kita ni beranak pinak lah. So macam tu. Baik, tak lama lah maksudnya. Selepas itu dah pada hari yang sama dah dapat katil. Tak, 3 hari. 3 hari selepas saya 3 hari. Baik. Selepas 3. Hari Khamis, hari Rabu malam baru saya dapat ward. Okey, berapa hari secara keseluruhannya Encik Syawal sendiri perlu berada di hospital Shah Alam itu? Saya kalau ikutkan, kalau masuk ward daripada awal tu, saya masuk hari Khamis, 5 hari selepas tu saya dah recovery. Saya dah boleh remove oksigen, saya dah boleh jalan kaki. And then, kiranya saya ni kira pneumonia. Masa tu actually sebenarnya macam ni, saya ingatkan saya hanya stage